dalam mengenangmu. Kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu, dan kami cuba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Innaha tarmi bisyararin kalqasr. Sadaqallahul azim. Tuan pengurusi muslimin dan muslimat rahimakumullah, lafaz kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini, walaupun sudah 3 bulan saya tidak hadir kerana masalah-masalah yang terpaksa saya tempuh dan selesaikan. Dan insya-Allah pada pagi ini
Ayat yang saya baca sebentar tadi, itulah permulaan titik yang akan saya mulakan, iaitulah ayat yang telah saya baca, ayat daripada surah Al-Mursalat, di mana surah Al-Mursalat ini adalah surah yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solat maghribnya, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir untuk wafat bertemu Allah. Apakah rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Mursalat hampir baginda wafat? Wallahu a'lam. Ulama hanya menyebut persoalan ini dengan tidak menyatakan apakah rahsia besar surah Al-Mursalat dijadikan bacaan dalam solat maghrib Rasulullah ketika mana baginda hampir wafat. Ayat yang saya baca tadi sekitar ayat 32 atau 33. Allah berfirman, innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya kata Allah, api neraka itu mempunyai bebola api dia. Bila Allah bakar neraka, dia ada fireball, dia ada bebola api yang terpercik daripada bakaran api neraka. Dan besarnya bebola api itu, kata Allah, kal qasru, adalah sebesar istana-istana. Tuan-tuan muslimat, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebut percikan api neraka itu sebesar istana? Pertama, kita kena faham surah Al-Mursalat turun di bumi Makkah. Dia surah Makkiyah dan menjadi suatu kebiasaan bagi orang-orang Makkah berulang alik daripada Makkah ke Yaman, Makkah ke Syams, melakukan urus niaga. Termasuklah Abu Jahal, Abu Lahabnya. Dalam perjalanan mereka ke Syams umpamanya, ke Syria, mereka dapat melihat di kiri kanan mereka istana-istana yang masih tersergam indah di zaman kerajaan Romawi. Jadi bila Allah sebut percikan api neraka ni sebesar istana, dan istana ni benda yang Abu Jahal selalu tengok, dan kita hak manusia akhir zaman selagi nama manusia biasa tengok istana. Dan sifat Quran, dia akan buat contoh yang manusia mudah faham. Itu sifat Quran.
Allah tidak akan buat contoh yang manusia tak boleh nak memikir. Bila kata istana, Abu Jahal tengok, kita pun tengok. Bila kata istana, tempat besar. Istana ada beratus-ratus bilik. Itu dia panggil istana. Rumah kita 3 bilik aja, bukan istana. Tu pun kita belagak dah macam istana. Memerap dalam rumah mengaji pun tak mau. Belagak macam istana rumah kita. Wah, bilik 3 ya, tambahlah satu lagi bilik store. Bilik store tu pun boh tilam tu amah duduk. Bila kata istana, bilik beratus. Kita biasa tengok istana daripada luar lah. Istana Anak Bukit, Istana Arau di Perlis, Istana Negara. Biasalah tengok istana. Nak masuk, takat orang macam kita tak ada apa lah, pingat pom tak ada. Tak ada. Zainal Zain dapat pingat dah. Siti Nurhaliza dapat dah. Tanpa hang bagi. Takat kita tak ada apa, boleh tengok istana je lah. Nak masuk, apa pasal pula nak masuk? Tak ada hak. Semua kita pernah tengok besarnya istana. Abu Jahal ulang alik tengok besarnya istana. Allah nak beritahu, kalau percikan api neraka aku pun sebesar istana, kamu nak lawan apa dengan aku? Kalau neraka yang mempunyai percikan api itu sebesar istana, macam mana kita nak bayang neraka itu sendiri? Saya bawa ayat ini sebagai muqaddimah untuk menghuraikan sebahagian daripada watak dan perangai manusia, terutama di akhir zaman, yang mudah-mudah tempah diri nak masuk neraka. Ada satu ayat dalam suratul Kahf, surah Al-Kahf. Ada nas yang soreh meminta kita baca suratul Kahfi start malam Jumaat. Itu ada nas. Khamis malam Jumaat sampai pagi Jumaat. Itu masa yang Nabi ajar baca. Dalam jangka waktu tu baca suratul Kahfi. Baca Yasin Khamis malam Jumaat tak ada nas. Tapi nak buat taklah salah. Cuma kita nak sebut hak ada nahnya suratul Kahfi. Hak kita ada nah, kita tinggal. Hak tak ada nah, kita buat. Sampai setengah-setengah masjid nak kuliah Khamis malam Jumaat haram sebab baca Yasin punya pukul. So nak baca Yasin ni tak kira Khamis malam Jumaat, Jumaat malam Sabtu ke apa ke, tak kira hari apa, hari-hari baca Yasin, tak ada masalah. Tapi nas yang soreh ialah hari Khamis malam Jumaat, masuklah pagi Jumaat, suratul Kahfi. Itu ada nas. Melayu macam tu lah. Hak wajib tak mau pulun, hak sunat pulun. Tengok terawih baru ni melimpah-limpah. Terawih ni hebat macam mana pun tetap sunat. Tak buat tak berdosa. Tapi bodoh yang tu lah, rugi sebab dia mari setahun sekali. Tapi kalau tak buat terawih tak berdosa sebab dia masih dalam sunat. Penuh masjid. Selawat ni sampai saya pergi rata terawih ni, sampai selawat ni sampai naik pening punya panjang, setengah-setengah tempat. Dia naik hantu, dia naik semangat.
Ada satu tempat tu saya pergi, tak payah sebut nama tempat tu, malu, buat malu company. Ada satu tempat tu saya pergi, dia punya selawat tu dekat 10 minit. Saya jadi imam tarawih, dijemput. Saya sampai tak tahu nak berdiri jadi imam tu bila, tak tahu. Selawat tu bila nak habis, tak tahu. Daripada hujung saf sampai hujung, sallallahu sallallahu sallallahu, bersambung-sambung. Saya kata, bila lah aku nak bangun tarawih ni? Sampai Bilal bagi isyarat suruh bangun, baru saya bangun. Timbul masalah kedua, nak angkat tangan doa tu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Saya tak tahu nak angkat tangan bila. Punya lama selawat. Oh, kata haru tempat ni, berpeluh kita. Pergi pula suatu tempat, tak bunyi langsung, lagi haru, tak ada apa pun. Saya tunggu, tak bunyi ke? Mai Tok Bilal tepuk bahu, Ustaz, pi, mula dah kah? Mula, tak bunyi langsung pula dah. Sampai kita pun tak tahu nak intro bila. Yang hari tu panjang sangat pula dah. Hak yang ni langsung tak ada apa. Dia naik macam-macam jenis. Hak tu sunat. Pulun lah macam mana pun, tetap tarawih sunat. Tapi mengaji wajib. Menuntut ilmu faridatun, wajib. Banyak kita tinggal hak wajib, buat hak sunat. Qardawi kata ini tak betul. Qardawi dalam kitabnya Fiqh al-Awlawiyah mencela golongan seperti ini, yang meninggalkan yang wajib dan pulun yang sunat. Sedangkan kena pulun dua-dua, wajib lebih utama. Baik, ada satu ayat dalam suratul Kahfi. Saya nak kait betapa mudahnya orang-orang di akhir zaman tempah diri masuk neraka. Dan ayat dalam suratul Kahfi yang saya nak baca ini nak tunjuk di antara ciri dan watak orang-orang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah. Ada watak dia, ada ciri dia. Dan mereka inilah yang akan menghuni neraka Allah, yang pancaran percikan api neraka itu kal qasru, sebesar istana. Wal'ayazabillah. Ayat itu ayat 56 suratul Kahf. Saya ambil tengah ayat. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidhu bihil haqq wattakhadhu ayati wama unziru huzwa. Al-ayat. Kata Allah, di antara sifat orang-orang yang kufur dan kafir itu ialah mereka amat gemar, kata Allah, yujadil, membantah. Mereka amat gemar membantah kepada Islam. Dan bila mereka bantah Islam, kata Allah, mereka akan bantah dengan bil batil. Kalau tuan-tuan muslimat buka tafsir, yang dimaksudkan dengan membantah dengan bil batil ialah mengemukakan alasan-alasan yang salah, alasan-alasan yang tak munasabah, alasan yang tak masuk akal untuk menolak Islam. Mereka kemukakan alasan, kata Allah, bil batil. Untuk apa? Liyudhidhu bihil haq, untuk mereka bantah kebenaran. Dan cara mereka bantah, kata Allah, ialah bil batil, dengan alasan yang salah, tak masuk akal.
Islam tak sesuai, Islam zaman unta, hukum potong tangan zalim, hukum ini menyusahkan, perempuan di zaman moden tak payah dibungkus-bungkus. Beri alasan yang tak masuk akal, sedangkan nas sudah wujud dalam Quran. Allah kata puak-puak macam ni Allah sebut dengan wal kafirun, puak-puak kufur dan kafir. Na'udzubillah. Tuan-tuan muslimat, bila kita bantah sistem yang Allah dah susun, bila kita bantah peraturan yang Allah dah tentukan dalam Quran, dia akan datang dua kesan besar. Pertama, bila kita ubah apa yang Allah dah tentukan, kita bantah, kemudian kita ubah. Kesan pertama dia, apa yang kita ubah itu tidak sah di sisi Allah. Itu yang pertama. Contoh ayat 6 suratul Maidah. Ayat 6 suratul Maidah berbunyi, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat tu panjang sampailah ayat tayamum, hukum bertayamum. Saya ambil pangkal ayat. Ayat 6 suratul Maidah. Ustaz-ustaz kafar dia hafaz ayat ni. Masuklah ustazah kafar. Wa kafa billahi syahidah. Kafar. Baik. Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman. Saya nak buat contoh ni, bagaimana bila kita bantah hukum, kemudian kita cuba pindah, ubah. Kesan pertama, di sisi Allah tak sah, tak terima, tak jadi. Baik, contoh dia ayat 6 suratul Maidah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu berdiri nak solat. Bila Allah kata idza qumtum ila shalah, bila kamu berdiri nak solat, maka Allah beritahu macam tu. Maksud dia, bila solat tamam, solat yang wajib, aula berdiri daripada duduk. Sebab itu datang rukun dia, berdiri jika berkuasa. Tetapi solat sunat, walau kita mampu berdiri sekalipun, kalau kita nak terus saja duduk, tak salah. Kita malas nak berdiri, saja malas nak berdiri, nak duduk solat sunat, tarawih ke ba'diyah, qabliyah, kita duduk, terus duduk, tak salah. Cuma pahala dia setengah. Tapi solat tamam diutamakan dulu berdiri. Kalau tak mampu barulah duduk. Sebab ayat dia idza qumtum ila shalah, bila kamu berdiri nak solat, Allah kata faghsilu wujuhakum, pertama-tama basuhlah wajahmu. Ini ayat wudu. Saya nak kait dengan poin saya. Allah kata yang pertama faghsilu wujuhakum, basuh muka. Tak payah hurai dah, faham dah sempadan dia sampai bawah dagu, ujung telinga sampai ujung telinga. Mana yang janggutnya panjang, cara nak mengaiskan janggut tu, bagi air lalu, tu semua kena belajar. Lepas kamu basuh wajahmu, kata Allah, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tanganmu sehingga mirfaqun, siku kamu. Allah suruh basuh tangan ilal marafiq, sampai kedua siku. Sebab itu Imam Hanafi menghukumkan makruh sesiapa yang berwuduk, dia mula daripada siku, dia lurut ke bawah. Hanafi charge makruh.
Sebab Hanafi berpegang pada lafaz ayat. Dia banyak dalam Quran ni. Contoh lain, Imam Maliki menghukumkan makruh makan daging anjing. Makruh. Walaupun Imam Malik tak makan, tapi mazhab Maliki memakruhkan hukum makan daging anjing makruh. Maliki tidak haramkan anjing. Yang haramkan anjing ialah Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i berpegang kepada kias. Dia pakai hukum kias. Dalam Quran, tuan-tuan muslimat, tak ada ayat haram anjing. Mana ada? Dok mai tunjuk ayat. Dok mai tunjuk ayat daging anjing haram. Mana ada? Yang ada babi, lembu pendek. Babi ada, anjing tak ada. Bahkan sampai pula hukum, apa kata Allah? Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaih. Datang pula hukum anjing pemburu. Ayat dalam suratul Maidah ayat 3 atau ayat 4. Allah letakkan hukum anjing pemburu. Orang yang bela anjing untuk buru binatang, ada hukum. Allah kata, kamu lepaskan anjing tu, kita tembak burung di udara, jatuh burung tu, kita bawa anjing. Kita pun kata dekat anjing tu, go Johnny. Suruh dia ambil nama, kata nama dia Johnny. Dia pun yes sir, dia pun lagi. Dia gonggong anjing tu, dia gonggong burung tu, dia bawa kat kita. Tak payah sama, boleh masak makan. Syarat dia satu, wadhkurusmallahi alaih, kata Allah. Waktu kamu lepaskan anjing itu, sebutlah nama aku. Kita kata go Johnny, kita pun sebut Bismillahirrahmanirrahim. Johnny pun pergi ambil. Ketika itu tak payah samak dah, boleh makan dah. Walaupun dia gonggong air liur dia dan sebagainya. Ketika itu basuh elok makan, tak ada masalah. Masak, makan. Sebab syarat dia kena sebut nama aku, kata Allah. Bila kamu lepaskan anjing pemburu, tak ada masalah. Sebab itu Imam Malik dia letak hukum makruh, walau dia tak makan daging anjing. Imam Syafi'i kata haram anjing di sudut najis dan sebagainya, sebab dia kiyah kepada haramnya babi. Situ ada perbahasan sikit. Baik, tak mau panjang lah, sebab kita pun tak terdarah anjing tu. Cuma nak sebut hukum. Mana ada orang jual burger anjing, burger arnab ada, tu pun nak geli geleman kita. Hak dengar arnab pun setengah orang dia tak boleh makan, dia rasa macam makan kucing, dia kata. Baik, Imam Hanafi kata makruh orang yang ambil wuduk bermula siku turun ke bawah, sebab lafaz ayat wa aidiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tangan sampai siku kamu. Berkata Imam Syafi'i tak makruh. Hang mula mana-mana pun boleh. Nak start daripada atas luruk sampai siku boleh, daripada siku luruk ke bawah pun boleh. Yang tak bolehnya tak basuh langsung, ayah pin and degek. Mana pi ayah pin lah ni, tak tahu, senyap dah. Hangat-hangat teh ayam wa tai babi, tu jawab dia. Senyap. Mana ayah pin, tengah dia puasa 6 apa. Tak jumpa. Sebab katanya ayah bin tidak memudaratkan negara. Itulah alasan dia. Sedangkan kehancuran akidah, itulah yang akan memusnahkan ummah, yang sekaligus memusnahkan sesebuah negara. Bila tak faham, apa boleh buat? Jawablah dengan Allah besok. Bila kita biarkan orang yang rosak akidah terus rosak akidahnya, wa na'udzubillah. 2. Yang ketiga kata Allah, wamsahu biru'usikum, basuhlah kepalamu. Bukan basuh rambut, ra'sun, bukan sya'run, bukan rambut,
Allah kata ru'u makna ra'sun, basuhlah kepala kamu. Sebab tu bila basuh kepala tu kena kosak basuh kepala. Walaupun yang akan basah dulu ialah rambut, sebab rambut duduk atas kepala. Kalau basuh rambut, puak-puak botak lega tak payah sembahyang. Dia guna alasan loya buruk. Dia kata, hang baca Quran basuh kepala, aku mana ada rambut. Kalau kata basuh rambut, aku mana ada rambut, dia kata. Jawab dia basuh kepala. 3. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sehingga buku lali. Sekali lagi, Imam Hanafi menghukum makruh orang yang mula basuh daripada buku lali lurut sampai ke jari kaki. Syafi'i kata tidak makruh, dua-dua betul. Baik, ini susunan hukum. Cuba kita ubah. Basuh kaki dulu, kemudian basuh muka, kemudian kepala, last sekali. Tak sah wuduk. Di sisi Allah tidak sah, sebab kita sudah ubah hukum peraturan yang ditentu oleh Allah. Start muka, kepala, start muka, tangan, kepala, kaki. Tiba-tiba kita ubah, tak jadi. Walaupun kita rasa molek cantik, tapi di sisi Allah tertolak. Kecuali lah kita nak pergi masjid, di rumah kita ambil wuduk siap-siap, sampai nak basuh kaki kita tangguh. Kita kata nak basuh kaki di masjid, itu tak apa. Sampai masjid kita basuh kaki, sah wuduk sebab ikut urutan. Itu tak ada masalah. Kita tengah tawaf, lepas tawaf, panjatlah bukit Safa, bacalah inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara ila al-akhir ayat. Tiba-tiba habaq ke orang perempuan, rasa letih kan, bila kita balik rehat sat di hotel. Dia pun keluar Masjidil Haram, cari kasut, tak sa'i lagi, masuk dalam bilik rehat. Rehat saja, jangan tak tu arah perangai. Dia pun rehat, tidur dengan perempuan dia. Ihram tak buka. 2-3 jam lepas dia rasa segar, dia pun bangkit, ambil wuduk lain, masuk Masjid Haram, sa'i. Tak apa, tak ada masalah. Asal berturut, asal ikut sekuen, ada al-aulawiyat, keutamaan, mana prioritinya, ikut, tak apa. Walaupun dia sa'i itu 2-3 jam sesudah dia tawaf. Hak tak bolehnya sa'i dulu baru tawaf, itu tak sah. Bila ubah hukum, Allah tak terima, dosa lagi ada. Lepas tu bantah, bagi alasan tak masuk akal, lagi murka Allah. Satu. Yang kedua, bila kita tukar hukum Allah, hujung dia kebinasaan, kemusnahan dan kerosakan. Contoh, Allah subhanahu wa ta'ala buat tubuh kita cukup cantik. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Cantik tuan-tuan muslimat. Ayat Allah Ta'ala kata, akulah Tuhan, khalaqaka, yang cipta kamu, fasawwaka, aku bentuk kamu, adalah fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak, dan akulah yang rakkabak, yang menyusun anggota tubuh kamu. Tangan macam ni, kaki macam ni, akulah yang buat. Pun kadang-kadang manusia tak ada hati perut, lebih teruk pada binatang. Ada satu rancangan saya tengok, 4-5 hari lepas boleh jadi i'tibar. Sebuah rencana dalam siaran Astro, sejam. Kisah apa tuan-tuan muslimat? Sejam tu cerita binatang semua. Cerita binatang yang cukup sensasi. Kisah monyet ni kena makan buaya, kisah zebra ni kena macam-macam. Satu slot tu saya keluar air mata menangis. Satu slot tu
Dia tunjuk gambar seekor anak monyet sedang nak minum air di tepi sungai. Buaya banyak. Anak monyet ni pun suarlah kepala anak monyet. Minum, mai buaya ngap kepala dia. Buaya tu gigit kepala dia, dia duk melawan nak lepas. Turut sama berada dalam sungai itu ialah badak sumbu, hipo. Terperanjatnya kita tengok, apabila badak sumbu ni berlari dalam sungai itu sekuat hati dia, dan dia jerakah buaya ni dengan suara dia yang kuat. Dia jerakah buaya ni, terlepas anak monyet tu. Apa hipo ni, badak sumbu ni buat? Dia tolak dengan muncung dia, anak monyet ni dia tolak ke darat. Dia tolak ke darat. Kawan dah berdarah-darah dah. Dia tolak ke darat. Lepas tu hipo badak sumbu ni dia nganga mulut dia sebesar-besarnya, dan dia masukkan mulut dia tu, dia ambil kepala monyet tu, duduk dalam mulut dia. Kata wartawan tu, badak sumbu itu sedang mengadakan proses pernafasan mulut ke mulut. Ya Allah, ya Tuhan, dia nak selamatkan anak monyet tu. Saya tengok sendiri dalam Astro. Dia gigit, ya kot dia nak makan. Dia goyang-goyang pada dia lepas. Tengok senyap, dia usik-usik lagi. Tengok tak bergerak, dia penganga mulut, dia telan kali kedua. Kepala, bahagian kepala, dia goyang-goyang, dia lepas balik. Dia tengok tak bergerak, dia pun masuk balik dalam air. Hipo hak tak pi sekolah, badak sumbu hak tak pi sekolah, ada perasaan kasih dan sayang, ada perasaan untuk selamatkan orang lain. Manusia kadang lebih binatang pada binatang lagi. Itu cukup kagum kita tengok bagaimana Allah cipta makhluk dia dengan satu bentuk perasaan. Saya berbual dengan seorang doktor Hindu baru ni, doktor binatang, veteriner. Kucing saya sakit, saya hantar dia pergi hospital, Wad 3 kelas 1. Doktor dia doktor Hindu lah, nama doktor Singgam, veteriner. Penuh dalam klinik dia tu, dengan anjing dia buah belakang lah, kucing depan. Macam-macam jenis hak sakit. Kucing saya sakit, hantar. Alhamdulillah sembuh dah, cuma treatment kena kemoterapi dan sebagainya. Doktor tu kata binatang ni Haji, dia kata dia ada insting, dia ada perasaan, terutama kucing. Binatang kucing ni dia kata tak boleh nak bercakap dia, tapi dia ada perasaan bila kita marah dia, kata doktor ni. Dia ada perasaan nak ucap terima kasih bila kita bagi makan ke dia. Ini kucing. Padanlah Rasulullah cukup kasih ke kucing. Padan Abu Hurairah bubuh kucing dalam lengan baju dia, bawa pergi bela kambing. Sebab benda-benda macam ni Allah limpah kasih pada kita bila kita kasih ke binatang. Baik, saya nak sebut, bila Allah cipta kita manusia, Allah cipta dengan sistem, struktur, undang-undang dan peraturan. Tadi saya sebut dah yang pertama, bila kita ubah hukum dan peraturan Allah, pertama tidak sah, Allah takkan terima. Yang kedua, datang kemusnahan dan kehancuran. Poin, tengok tubuh kita. Selagi nama manusia Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan untuk manusia seperti kita, yang mesti kita ambil tiap-tiap hari di bumi mana kita berada, ialah oksigen. Kita tak boleh ambil hal lain. Pergilah ke udara, naiklah ke bulan, bawa tong oksigen. Bahkan bila kita naik kapal terbang pada paras 43,000 kaki, kita biasa naik kapal terbang, teorinya bila semakin tinggi kita berada di udara, tekanan udara semakin rendah.
Sebab tu apa pramugari tu akan buat sebelum kita berlepas? Dia bagi kita briefing, dia bagi kita penerangan cara-cara nak pakai jaket keselamatan. Dia beritahu, tiup whistle dia buatlah isyarat gitu-gitu apakah semua. Antara yang dia briefing ialah, dia kata apa? Sekiranya tekanan udara di dalam kapal terbang ini rendah, makna kita rasa sesak nafas kerana terlampau tinggi, maka corong seperti ini, dia tunjuk corong warna kuning tu yang dia pegang tu. Corong seperti ini akan keluar di atas unit, di atas kepala anda. Tariklah corong itu, kata dia, dan bernafaslah seperti biasa. Dia pun bubuh corong tu dekat hidung dia. Kita pun perhati, bukan perhati corong tu, perhati pramugari tu. Nakai sungguh, pijik mata jahat. Jantan lagu tu perangai. Anda hendaklah, kata dia. Aku tahu pasal aku jantan. Anda hendaklah memakai corong itu terlebih dahulu, kata pramugari ni, sebelum anda menolong orang lain. Kan dia ajar tu. Pasal apa? Sebab semakin tinggi, tekanan udara semakin rendah. Kita berada 43,000 kaki, KL Jeddah, KL Madinah, apa semua, international flight, 43,000 kaki. Udara semakin tinggi, tekanan semakin rendah bila kita berada makin tinggi. Allah Ta'ala ajar kita perlu oksigen. Pergi ke bulan bawa oksigen. Divers menyelam, allow 5-600 sebulan, professional divers menyelam dalam laut, dia mesti bawa tonggah dia. Manusia memerlukan oksigen, bukan sunat dah, wajib. Sebab itu dalam ilmu sains, organ yang paling akhir, ini maha bijaksana Allah, organ yang paling akhir Allah cipta dalam tubuh kita ialah paru-paru. 2 minggu lagi sebelum nak giving birth, sebelum kita nak lahir, baru Allah cipta paru-paru. Sebab mengapa Allah tak cipta awal paru-paru? Kerana jawapan dia mudah. Kalau cipta awal paru-paru, dalam perut mak nak paru-paru nak buat apa? Oksigen tak ada. Wasting lah Allah Ta'ala buat paru-paru pada usia kita 4 bulan. Sebab itu dalam ilmu sains, 2-3 minggu sebelum lahir baru jadi paru-paru. Sebab bila lahir saja baru kita sedut oksigen, baru ada fungsi. Allah Ta'ala buat benda tak ada satu pun sia-sia. Kita wajib, bukan sunat muakkad dah, wajib ambil oksigen untuk hidup. Baik, di Amerika Syarikat ni nak bahas poin nombor 2. Bila kita tukar hukum, musnah, kehancuran, kerosakan, kefasadan. Baik, di Amerika Syarikat ada 3 jenis hukuman bunuh yang diamalkan di Amerika Syarikat terhadap orang yang dijatuhkan hukuman mati. Hukuman bunuh yang pertama dia panggil electric chair, kerusi elektrik. Dia duduk atas kerusi, dia pasang wayar, dia letak atas kepala tu macam plate tu, dia macam topi tu, dia letak wayar connect dekat voltage current. Current ataupun voltage, sebenarnya voltage dengan current ni berbeza dalam ilmu kejuruteraan. Cuma kita dah biasa sebut current bantai pi lah. Ikut teorinya voltage lain, current lain. Cara nak kira voltage lain, cara nak kira current lain. Voltage volt, current ampere lain. Unit dia tu. Pindah kita orang kampung biasa, awak ni tak ada current, rantam pi lah janji faham. Current di rumah kita jumlah dia 240 volt, 240V. Pergi tengok kat meter tu dia tulis 240V. V tu volt, nama seorang Jerman yang mengemukakan teori itu. Kalau dikilang 440V, kilang nak running machine, generator,
kilang lah, nak proses itu dia terpaksa running the machine, dia perlu current yang besar, voltage yang besar. Maka di kilang 440V, voltage di rumah 240. Hak yang dia tibai dekat pesalah elektrik chair, kursi elektrik ni lebih daripada 440. Sebab tu tuan-tuan, sebelum datang Astro, ada satu rancangan TV dia panggil Mega TV. Sebelum Astro, Mega TV. Dalam Mega TV dia pernah siar satu rencana. Rencana tentang hukuman mati kerusi elektrik di Amerika. Dia tunjuk bagaimana seorang negro, warna gambar tu hitam putih, seorang negro yang dijatuhkan hukuman kerusi elektrik. Dia bagi hakim tu bacalah hukuman, sekian-sekian kerana kamu membunuh rogol apa semua, kamu dijatuhkan mahkamah Texas ke apa semua, mati. Kamu faham? Dia kata ya, aku faham. Hakim pun belah, tutup pintu. Semua pakat tengok daripada luar. Hakim, doktor, keluarga apa semua tengok pada luar. Lalu kawan yang pegang lever ataupun injap ni pun, dia pun standby. Hakim kata buat macam tu, dia pun tarik. Dia tarik tuan-tuan, tengok current tu naik lebih daripada 440. Apa jadi? Yang pertama, telinga dia berasap. Kalau cucu downhill tak payah lighter, ambil rokok dahil, cucu itu tu hisap tu, berasap telinga. Yang kedua, mata dia berair. Dia dah bergoyang atas kursi, mata dia berair. Apa jadi tuan-tuan? Biji mata ni terkeluar, jatuh. That's the power of electrical chair. Itu kekuatan kursi elektrik, sampai biji mata boleh tergolek keluar, jatuh. Lalu rakyat Amerika demonstrasi, meminta kerajaan Amerika mengharamkan hukuman kursi elektrik. Dan sekitar tahun 60 lebih, hukuman kursi elektrik diharamkan. Tinggal dua lagi. Yang pertama, injection, racun. Dia baring, dia ikat. Lepas tu dia ambil jarum, dia injek. Dalam tu racun. Kita pun lali, sedap-sedap. Ma rabbuka. Dah mampu dah. Na'udzubillah. Dan yang kedua yang masih diamalkan ialah the chamber gas, ataupun chamber, ruang gas beracun, di mana dia akan duduk, diikat kaki tangan dalam satu ruang yang kecil, ada lubang-lubang ruang tu, kemudian dia akan lepaskan gas beracun. Nitrogennya, heliumnya, karbon monoksida, macam exhaust kita, exhaust kereta, exhaust motor. Selagi nama exhaust, gas daripada exhaust ialah karbon monoksida. Karbon monoksida adalah racun, pembunuh. Sebab itu orang-orang nak bunuh diri, kita baca surat khabar, mudah aja. Dia on kereta dia on aircon. Aircon dia tak on, dia on kereta, dia tutup semua tingkap, kecuali tingkap belah kiri tu dia tutup kecil aja. Dia bagi ruang kecil, dia ambil getah, dia ikat dengan exhaust dia. Jadi gas exhaust tu masuk dalam kereta dia, tingkap lain tutup, dia sedut karbon monoksida, dia mati. Bila dia lepaskan gas beracun, kawan atas kursi ni boleh tahan berapa lama? Nak tahan napas minit kembang hidung. Dia sedut saja. Perkara pertama, tak sampai 2 minit, mulut dia berbuih, keluar buih tu. Saya tengok ni, keluar buih dalam rencana, keluar buih. Kemudian mata ni berair merah, telinga keluar darah. Lepas tu dia pun jatuh, mati. Poinnya, pasal apa dia mati? 2 sebab. Pertama, sebab Allah nak dia mati. Yang kedua, kerana dia langgar, tubuh dia melanggar hukum, ketentuan fitrah yang telah Allah tentukan. Selagi nama manusia, kamu mesti ambil oksigen. Bila kamu ambil nitrogen, kamu ambil helium gas, kamu ambil karbon monoksida, kamu mati. Bila kamu pindah hukum Allah, kamu langgar, kamu pindah, hujung dia kemusnahan, hujung dia kerosakan. Itu yang sedang kita alami sekarang.
Sepak mak bunuh mak lagi 9. Mak tegur, cik lah TV sikit. Angkit-angkit walking tall selalu. Angkat kayu katok kepala mak, padam orang tua tu. Yang bunuh, yang jumpa dalam tasik, buka-buka dalam guni, tengok perempuan bogel, baru lepas dibunuh. Ini Malaysia, bukan Itali. Tapi itulah hakikat. Sampai dia bimbang, jadi risau kita. Apabila manusia tidak berpaut, walaupun di bulan Ramadan tarawih tadaruhnya menjadi-jadi, tapi sikap bermusim ini tetap ada. Sampai kita lihat bagaimana kebiadaban ini dia melompat naik sampai ke tahap yang payah kita nak sebut dah. Tuan-tuan muslimat, Allah sebut dalam Al-Kahfi yang saya baca tadi, puak-puak yang kafir, yang kufur lawan aku, itulah perangai dia. Suka bantah. Dah lah bantah, tak ada alasan. Bagi pula bil batil, alasan tak masuk akal. Kemudian wattakhazu ayati, mereka ambil ayat-ayat aku, wama unziru, dan amaran aku huzwa, sebagai benda yang mereka senda-sendakan. Berlaku kemusnahan bila kita langgar fitrah Allah. Terus ambil banyak Sodom, kaum Nabi Lut. Terus ambil banyak, semua orang tahu cerita. Negeri nama Sodom, antara Jordan dan Syria. Di tengah-tengahnya Sodom, sekarang laut mati. Negeri dia nama Sodom. Daripada Sodom inilah datangnya perkataan sodomize. Sodomize makna homoseks, liwat. Negeri dia Sodom. Mereka langgar fitrah Allah. Mereka ubah peraturan Allah. Allah tentukan dah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah sebut dalam surah Ar-Rum, Allah tentukan dah bagi kamu ada azwaja, ada pasangan-pasangan. Bila kamu berkahwin, Allah jadikan di antara kamu berdua mawaddatan wa rahmah, kasih sayang dan rahmat. Kahwinlah elok. Oh, kami tak mau perempuan, kami nak lelaki. Kami nak lelaki. Langgar fitrah. Nabi Lut kata, atatuna zukrana minal alamin. Mengapa kamu suka kejantan? Kata Nabi Lut. Sebab itu bila tuan-tuan tengok subuh, muslimat bangkit pagi subuh, ingat surah Hud beritahu, alaisa subuhu biqarib. Allah kata, tidakkah waktu subuh terlalu dekat? Nak beritahu kita, kaum Lut dimusnahkan Allah pada waktu subuh. Waktu subuh, ketika dua malaikat datang rumah Nabi Lut menyerupai manusia. Mereka datang sekitar jam 2-3 pagi. Bini Nabi Lut broker, RM50 seorang, boleh kat dia. Tengok dua orang lelaki cantik, malaikat jadi manusia. Allah buat cantik elok. Perempuan Nabi Lut berlari beritahu, dia kata, meh, Ipoh Mali sudah sampai punya. Puak-puak tu pergi serbu. Nabi Lut kata, ni anak perempuan aku, ambil kahwin. Tak mau, kami nak kejantan. Tetamu kamu tu Ipoh Mali punya. Dia tak tahu itu malaikat. Bila dua malaikat kata, kami ni malaikat, barulah Nabi Lut tahu. Dan malaikat kata, keluar sekarang, ikut pintu belakang, dan jangan toleh ke belakang, jangan pandang belakang. Ni dah dekat dah subuh ni. Alaisa subhi biqarib. Tidakkah subuh semakin dekat? Kerana mereka dimusnahkan waktu subuh. Saya baca tulisan seorang arkeologi berbangsa Jerman bernama Werner Keller. Werner Keller menyatakan, sesungguhnya Tuhan
telah memusnahkan kaum Nabi Lut dengan 5 cara. 5 kaedah berdasarkan ilmu yang aku belajar, pengamatanku, pemeriksaanku, kata Warner Keller, aku mendapati ketika aku pergi ke Sodom, melihat kawasan ini, aku mendapati ada 5 jenis kemusnahan yang Allah timpakan ke atas kaum Nabi Lut. Pertama, gempa bumi. Earthquake, gempa bumi, sehingga diterbalikkan bumi mereka, diangkat dan diterbalikkan. Gempa bumi, satu. Yang kedua, lava, gunung berapi. Gunung berapi. Gunung berapi, dia letupkan lava. Lava dia yang warna merah tu, cecair dia, timpa kat orang. Tuan-tuan muslimat, lava tu kalau kena kaki putih. Kita ni manusia tak boleh terlampau sejuk, tak boleh terlampau panas. Terlampau sejuk, tu jadi hero Everest tu lah. Kesian ke dia, terlantar habis, potong kaki, dia panggil frostbite. Dia sampai tahap kita terlampau sejuk, boleh potong jari, mati jari kita. Terlampau panas pun tak boleh. Pelepasan lava, gunung berapi. 2. Yang ketiga, pelepasan gas asli. Waktu berlaku gempa, gas asli keluar. 3. Yang keempat, petir dan kilat. Yang kelima, kebakaran besar. 5 ini, kata Warner Keller, seorang arkeologi Jerman, inilah 5 yang Allah musnahkan apabila kaum Nabi Lut melakukan homoseksual. Apakah Malaysia tak ada? Tanjung Bendahara, jalan kereta api belakang Kuala Sultan Abdul Hamid, jalan kereta api Tanjung Bendahara. Abang, tepi tiang mampu kita. Tanjung Bendahara ada, bukan tak ada. Berlambat geng-geng tu. Kita pun nak risau tengok. Ingat petani lah. Hari tu saya makan di kedai, mem duduk seorang, tengok perempuan duduk sebelah saya. Elok molek macam orang perempuan. Kita pun makan selambul. Anak ayah apa dia? Tia air. Dia ni lagi dia pijak kaki, tak boleh nak angkat kaki kita. Saya pun angkat pinggan slow, buat basuh tangan, duduk tempat lain. Aku tak kelapak abang tu terang. Tu nama Qazim jenis tu. Ada. Kuala Lumpur ada. Lorong Haji Taib ada. Kita bimbang sampai tahap dulu tuan-tuan, ada satu saranan supaya ditubuhkan persatuan homoseks se-Malaysia. Alhamdulillah ditolak oleh pendaftar pertubuhan. Jangan nak merepek. Jangan bagi izin. Kaum Nabi Lut musnah dan hancur kerana mereka langgar fitrah, ketentuan undang-undang. Apa pula tuan-tuan nak kait? Bila kita langgar perintah-perintah Quran, itulah kemusnahan. Tanyalah polis, pergilah cek rekod polis. Jenayah semakin naik. Bulan puasa orang mencuri. Tengah kita tarawih 5 motor kutu buat pelari. Di sebuah masjid saya pergi. Di sebuah masjid di Pulau Pinang saya pergi jadi tarawih, imam tarawih. Tengah tarawih dia pecah pintu kancil, ambil duit. Macam-macam. Di tempat saya dalam masjid, tengah khutbah Jumaat, dia mencuri dengan tabung masjid. Lalu tabung tu, dia tahu dia duduk tu di antara 2 orang yang sedang khusyuk dan tawaduk. Tidur. Dia boleh adjust. Kawan ni tidur belakang pun tidur. Dia tahu. Lalu tabung tu dia seluk ambil bawah dalam poket. Seorang budak umur 6 tahun nampak, report dekat kita. Tok Imam kata minggu depan adik tunggu kami bagi duit. Dia tunggu sungguh. Budak dengar duit dia tunggu. Jadi spy budak tu, dia boleh top up handphone sudah. Tunggu, memang dia buat sekali lagi. Kita tangkap dia di tempat saya, Sungai Petani. Tangkap dia dan tobat nasuhah lalu. Poket ni penuh,
Tapi sebelum dia tobat nasuha, kena dulu tepi kolam, minum air kolam dulu. Ada seorang tu nama Haji Saad. Haji Saad ni mata dia lagu tu cemes sebelah. Dia mana dia pun sampai mata sebelah pun. Dia pun tumpang semangkuk huluk. Mandai dia terterak tepi kolam. Mai seorang tampak kepala, mai seorang ikut dan dia, tarik telinga apa dah, ikut dan dia, berdarah pipi. Siapa suruh mencuri? Telefon polis, polis mai. Kita pun ambil, cikgu ambil, kami dah lepuk seorang sikit lah. Cikgu lepuk pula. Teruk tuan-tuan. Allahu Akbar. Mencuri dalam masjid ketika orang sedang baca khutbah. Khatib waktu tu saya. Dan lagi, ini manusia, dia tak takut dah dengan Allah. Apabila hukum Allah tak jalan, manusia biadab kurang hajar. Sebab tu mesti kepung, mesti beritahu rakyat dan masyarakat, ajak mereka membawa satu bentuk thinking capacity, keupayaan berfikir yang tinggi. Kalau tidak, Allah sentiasa murka terhadap kita dalam keadaan kita bimbang azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini, berdasarkan ayat 56 suratul Kahf dan juga ayat 32 atau 33 dalam surah Al-Mursalat, menceritakan bagaimana mudahnya manusia-manusia di akhir zaman nak masuk neraka. Dan di antara sifatnya ialah wa yujadilul ladzina kafaru bil batil. Bila kita bantah Quran dengan alasan yang sat, bawa alasan yang batil nak tolak Islam, jawab dia neraka. Nauzubillah. Semoga Allah melindungi kita, menyelamatkan kita daripada termasuk dalam golongan yang jahat seperti itu, dan terus Allah mencampakkan hidayah dan petunjuknya kepada kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma zidna ilman warzuqna fahman, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah dalam mengenangmu